Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi akhwat semua, sisters, kami ni kita perlu sesi sembang santai Sabtu kita ni dengan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang kita sehingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana hanya dengan limpah izin dan kudrat yang datang dari Allah sahaja kita dapat bersama ni. Sebenarnya kalau kita lihatlah dalam keadaan semasa ni, majlis-majlis yang mana nak membincangkan tentang ilmu semua ni banyak, ya. Ni pun sambil kita start ni pun mungkin dekat surau kat mana pun ada juga, Tapi Allah akan memilihlah siapa yang kena pergi mana untuk tu, Dan bila kita sampai tempat tu pun Allah juga yang akan menentukan siapa dapat rezeki yang mana, kan? Jadi, dan sebagai seorang yang berkongsi ilmu ni, Dr. Hadan memang macam ni je, committed my time. Kalau ada seorang dah dah cakap, dan kalau misalnya ramai tu sikit tu sebenarnya bukan kerja kita, So untuk tu pada pihak penganjur, don't feel bad kalau misalnya tak ramai ke apa ke, kan? That is actually beyond us lah sebenarnya, kan? Kalau kecil mungkin kita boleh buat macam usrah lah sebenarnya, kan? Mungkin boleh buat macam circle gitu aja, kan? Dan Dr. mungkin nak minta masa sister lebih kurang sejam setengah macam tu, boleh? And then macam ni 2:30 by 4 kita concludekan lah discussion ni. Dan mungkin I'm not intending to talk about that 1.5 hour lah, itu memang walaupun memang dah boleh cakap lebih 2 hari 2 malam tapi I would like to listen more to dengan apa yang sisters nak bincangkan, based on the tajuk yang kita nak bincangkan tu lah. So in that framework, kalau katalah ada yang terluar sikit ke, mungkin kita mungkin boleh simpan itu untuk perbincangan yang akan datang. Tapi untuk yang kali pertama ni, sebab I intend to make this into a series, jadi, dan bila series ni mungkin ada yang sisters boleh datang, mungkin tak boleh datang, tapi kita jadikan dia macam satu komitmen. The next one is in 2 months time, kan? Kena 2 bulan sekali. So buku yang Dr. nak rujuk adalah my own book. Ni bukannya sebab nak jual buku pula, risau betul kalau jual buku ni, kan? Semuanya in the nutshell, apa yang Dr. nak bincangkan tu memang sebagaimana yang digariskan dalam buku ni, and at least you have dalam in your hand a reference. So nanti kalau balik ke nak bincang, nak cakap kat orang kata nak dalam lagi, ada buku di tangan tu, So let's just go through buku ni sekejap, Buku ni sebenarnya dikompil pada 2014, so dah 4 tahun juga. Dan ini sebenarnya adalah kompilasi bahan-bahan artikel yang Dr. terbitkan secara bulanan dalam majalah. Dr. sempat menulis mungkin 30 tajuk tu, dan dikompilasikan and been edited very well. Dan sebenarnya bila Dr. nak buat buku ni, I was bincang dengan kumpulan editor tu, I realise there are a different group of people. They see things tu, dia punya team tu dia orang nampak, So kalau ikut kata lombok je lah kat situ, tapi rupanya dia dah susun. So kalau tengok dekat bahagian kandungan tu, tajuknya pun santunan fitrah. So it's a very generic punya tajuk. Maknanya tajuk yang umum, kita bercakap tentang tak lain tak bukan diri kita sendiri, tapi Dr. gambarkan di situ bahawa diri kita ni sendiri pun perlu kita santuni, bukan kita kena bersopan santun dengan orang luar dah, orang ini. Tapi nombor satu, kena santuni diri kita sendiri, Before that lah, kita sebenarnya mungkin dengan orang lain akhlak kita bagus, kita tak pernah cakap kasar, tak pernah menyindir, tak pernah mengejek orang lain. Tapi kalau misalnya sisters be very honest with yourself, kita kadang-kadang lebih kejam terhadap diri kita sendiri. Kita over criticize ourselves, kita selalu macam hina diri kita sendiri, kita selalu
ejek diri kita sendiri, kita sindir diri kita sendiri kan. Padahal perkataan itu kita takkan pernah keluarkan atau ungkapkan kepada orang lain di sekitar kita. So pada itu Dr. harap kita tahu bahawa agaknya kan kita kena pause sekejap, ya, orang kata berhenti sekejap dan fikirkan bahawa diri kita sendiri perlu kita santuni dulu, ya. Dan mudah-mudahan dengan itu, ya, akhlak dan kepribadian kita pun semakin baik dan kita juga, ya, menjadi orang yang menyantuni orang lain itu dengan penuh keikhlasan kerana kita telah menyantuni diri kita sendiri. Yang dibimbang tu sebab dengan diri kita kemai lagi kita kritikal lah. Tapi dengan orang lain tu kemai baik tu kadang-kadang macam hipokrit juga lah sebenarnya. You cannot being true to yourself, kan? Jadi oleh sebab tu itulah objektif utama yang buku ni. Kalau kita tengok dari sudut tajuk dia santunan fitrah, maknanya kita nak menyantuni diri kita sendiri. Setelah tengok kandungan konsisten dia ada sebenarnya ada 3 bab besar, ya? Bab 1, bab 2 dengan bab 3 sebenarnya. Dia bab 4 lah, ya? Okey. Dalam satu-satu bab tu dia ada beberapa tanda kunci, ya? So dalam bab 1 tu adalah fitrah kepelbagaian, nasib baik tak fiqh kepelbagaian tu jadi satu hukum usul fiqh baru lah. Tapi maknanya Dr. Ham merungkaikan bahawa salah satu perkara fitrah yang berlaku di sekeliling kita adalah none of us sama dengan orang lain, ya? Malahan kita ni terlalu unik. Mungkin Dr. Ham boleh letak itu sebagai keunikan, ya, individu ni. Tapi benda tu macam dah klise sangat, kan? Kita tahu lah kita unik kan, tapi bila adalah fitrah kepelbagaian, it actually remind us yang secara fitrahnya Allah memang menciptakan kita ni tak sama pun. Ya? Tidak ada thumbprint yang sama, tak ada iris yang sama, tak ada akhlak dan peribadi yang sama, personality yang sama. Kalau lahirlah 2 orang anak kembar pagi ni, ya, berbeza jangka masa lahir itu 5 minit saja, dan memang lahir itu seiras, ya, segender seiras. Nanti bila besar mak dia akan cakap, yang akak ni pendiam sikit kan, yang kecil ni memang tak berhenti cakap, kan, ya? So personality itu pun memang berbeza, ya? Jadi itulah fitrah yang sedang kita yang ada di sekitar kita ni. Kemudian yang bab kedua adalah fitrah bermasyarakat. This is actually bila tajuk tentang kepelbagaian itu yang mulanya kita lihat pada diri kita dulu, kita angkat dia pula kepada masyarakat, dan you will see the complexity. Kan senang kalau semua orang macam kita je kan. Ya? Mudah tak? Siapa yang tengok cerita iRobot tu? Yang Will Smith, kan ada dia macam, ya, sekarang lagi lah AI ke nanti ke semua ni. Sebab in fact AI ni dia akan jadikan not one robot the same as the other. Kan, ya? Sebab kalau tak dia jadi macam mass production yang cerita iRobot tu, semua suka, kan, ya? Jadi mungkin senang lah, ya, pijak satu button ni semua orang buat benda yang sama. Tapi secara fitrahnya kita tidak begitu. Tapi kita perlukan pendetailan ni dalam konteks bagaimana kita bermuasyarah. Dan tajuk ketiga, ya, adalah tentang fitrah berkeluarga. Kenapa yang daripada masyarakat tu letak zoom ke keluarga pula? I'm not actually going at fitrah dari sudut fitrah kepelbagaian, kemudian fitrah keluarga, kemudian masyarakat. I actually put masyarakat dulu supaya kita melihat keluarga tu dengan background masyarakat yang ada. Okay. So kalau dalam bab yang pertama, ya, kita tengok tajuk yang artikel yang pertama adalah mengenai fitrah kepelbagaian tu. Kita cuba uraikan yang perlu ini. Kemudian menghargai kepelbagaian tu. So what is our stand, ya? Tentang kepelbagaian yang kita akan bincang. Ada 3 cara kita menangani kepelbagaian, ya? Kemudian kita kena bincang tentang kepelbagaian gender. Yang ini memang, ya, isu ni tak tahu sampai bila nak habis dia. Dan memang tak habis, ya, laki perempuan, ya, man versus woman ni. Ya, tadi pun tak tahu dapat. Dia kata man ni dia always quit cepat-cepat, tapi will always return. Orang perempuan dia akan ambil masa dulu, fikir, timbang tara dulu, tapi bila dia quit, dia tak akan datang balik. Ya, jangan itu kan. In a relationship lah, contoh dalam kahwin, dalam berumah tangga. Orang lelaki tu kan, aku curhatkan kau, cepat emang. Tapi
kena ada waktu edah tu kan, sebab dia boleh urus sangat. Tapi orang perempuan fikir dulu, tapi lepas tu tak apalah, serik dah, tak boleh datang balik lah kan. So itu antara kepelbagaian kita berfikir dan kita buat tindakan kita. Kemudian bila cakap tentang gender tu, mestilah juga cakap tentang sexuality. So you will realise that buku ini memang santunan fitrah, kerana Dr. Han mungkin dengan pengalaman, dengan latar belakang, Dr. Han lebih agak selesa, atau kalau tidak memang selesa berbicara tentang aspek sexuality yang jarang orang nak sebutkan. Dan mungkin dalam dominasi masyarakat kita ni yang bercakap tentang sexuality selalu orang lelaki. Dan bila orang lelaki bercakap, dia akan bercakap dalam konteks dia. Dan kita dalam ceramah tu ke, dalam kelas tu kan, terperosok lah kat tepi tu kan. And they will talk on behalf of you. Dia akan cakap seolah dia tahulah benda yang kali gitu. So aspek ni yang mungkin perlu kita tangani juga. Dan oleh sebab tu tajuk yang lagi satu, sexuality antara liberal dan konservatif, homosexuality, pendidikan seksualiti, penawar atau racun, dan Islam sebagai resep utama perpaduan. Jadi mungkin dalam banyak perpelbagaian itu Dr. Han memilih untuk mengetengahkan aspek seksualiti itu, supaya dianya diangkat menjadi satu tajuk perbincangan yang diberikan garis panduan ikut perspektif kita, perspektif orang perempuan ni, bukannya perspektif orang lelaki. Okay, so Dr. Han plan hari ini to cover that tajuk tu, secara sekali lalu macam tu, but I will actually open to sisters untuk most probably highlightkan mana yang you want more detail approach. Mungkin tak baca lagi, macam selalu memang kita bagilah bahan bacaan apa pun, memang tak baca lagi, tak baca dulu. That is actually disadvantage, sebab dalam era digital sekarang ni, kelas semuanya flip. Maknanya kita bagi dulu bahan dan kita datang ke kelas ni ada untuk melihat kita punya kefahaman tentang tajuk tu. Tapi hari ni kita start off macam traditional punya kelas lah. You all sebenarnya tak tahu apa-apa lagi, datang kan, kita tengok, ambil buku nak kan. Tapi mungkin untuk akan datang, Dr. Han akan beritahu apa sebenarnya topik yang you all kena baca. Dan bila sampai kat sini, Dr. Han dah boleh bukan saja kuis lah, kuis tu mesti nanti tak nak datang lah kan sebab ada exam ni. Tapi lebih macam kalau you all siapa yang pernah belajar tentang Bloom taxonomy, ataupun macam hierarki pendidikan kita ni, Bloom taxonomy yang paling tinggi adalah yang dinamakan kebat tu lah, kemahiran berfikir aras tinggi tu. Atas sekali adalah create, menghasilkan sesuatu yang baru. Yang bawah-bawah tu setakat know, comprehend, kan, analyze tu tengah-tengah lah. Lepas tu dia start adalah evaluate, and then atas sekali adalah create, kan. So dalam free classroom ni maksudnya Dr. Han harap bila di dalam classroom kita ni, dalam konteks kita bersama ni, kita akan pergi terus ke atas tu. Maknanya yang know, comprehend tu semua patutnya dah bagi rumah, sebab bahan tu dah ada dah pun. Dulu-dulu memang letak, you memang kena datang pula sebab cikgu yang ada semua kan, dia tak letak kat mana-mana lagi, kena datang. Hari ni, they are all there, siapa ada handphone, ada mobile technology dia, you ada access to the knowledge. Cuma yang betul tak betul, ajaran salah kan, ajaran sesat yang tu. Yang tu yang kena datang kelas ni kita clarify. Okay, so next time kita akan membuatkan free classroom tu. Cuma hari ni kita sebagai permulaan ni kita bincang tentang topik. Okey, nak tanya Ahmad, okey ke tak okey tu? Boleh? Tu jadi kita, aku janjilah I need to selaraskan kita punya expectation. Nanti kan sister mungkin datang ada expectation, Dr. Han bagi yang lain pula. So yang itu, most of you agaknya, this is not the first time you ada dengar Dr. Han bincang topik ni. Dr. Han ni tak boleh lain, itu je lah kan. Tapi kenapa yang kita kena bincang juga tajuk ni? Sebab tajuk ni sebenarnya dia very contemporary, dia very relevant. Maknanya kalau you all faham dari sudut fundamental ni, kebanyakan daripada perkara yang berlaku di dalam dan di luar kita ni, kita boleh gunakan pengetahuan ni sebagai satu kemahiran untuk akhirnya determine what is our attitude ataupun perspektif kita tentang perkara tu.
Dan itu satu yang penting lah ya, sisters, untuk kita ada kita punya own opinion. Gone are the days where you all tak tahu lah ya, macam mana ikut je lah. Hari ni kalau orang sekadar ikut je lah, aduhai, dia memang malang lah ya. People will define you before you define yourself. Tapi sebelum kita nak dapat define ourselves tu, kita kena mungkin ya, kena perlu ada banyak pengetahuan dan juga apa orang kata maklumat tentang siapa diri kita ni sendiri pun. Okay, agree ya? Okay. Ada apa-apa nak tambah tak? Mungkin ada yang ya, selain daripada tajuk yang ada ni all. Okay, let's go into yang tajuk kedua dulu, bab kedua tu. Masa bab kedua tu pula tak tahan look into yang lebih umum tadi, pahala dicari, dosa dihindari, berlapang dada, merawat jiwa yang sakit, mengukur keikhlasan. If you realize, this is more like akhlak kita dalam kita bermasyarakat. So ada hubungan silang jantina, pergaulan antara jantina, ikhtilat di tempat kerja, aurat, lepas tu bayi dibuang. Itu semua tentang isu-isu masyarakat yang patutnya menjadi satu warning ataupun tanda amaran bahawa ada something yang not right dalam kita bermuayasyah atau kita bermasyarakat. Dan fitrah keluarga tak tahan bawakan you all balik with that your family background. You come here, katalah ada lebih kurang 15 orang ni, 15 background sebenarnya. And unfortunately, you cannot choose your parents kan. You cannot choose your siblings. Okay? Kalau kita boleh choose dan mencari yang kaya dulu kan. Yang kaya kan. Tapi itulah mak ayah kita. Itu mana lagi dengan adik kita kan. Yang adik kita yang menyakitkan hati kita tu kan. Yang kalau penyakit kita memang tak pelang lah. Contohnya, itulah adik kita. Macam mana buruk pun. So, how are you going to actually look into this? Bila seorang wanita pula jadi kerjaya, ada keluarga, ada dakwah, macam ni dia nak bantu ZA, keluarga dengan kerjaya, and then bila kita nak merancang cahaya mata yang nak hadir dalam hidup kita, kemudian peran tanggungjawab kita dari sudut keibuan, kebapaan dan nasab keturunan. Kebapaan jangan sikit dengar kan? Keibuan selalu, kebapaan dengan kebapaan pun dah janggal kan? Tapi hari ni this phenomenon of absent father, ayah ada hidup lagi, tapi dia tak mainkan peranan dia dalam membina kehidupan anak-anak dia. Maka ini sebenarnya ada punya implikasi yang amat ketara, terutama dalam masyarakat kita ni. Kemudian tak laluan untuk berbincang tentang topik yang agak jima. Macam ni dia dinamakan ibadat. Tu topik sexuality juga lah tu kan nusyus. Yang ni selalu juga. Nusyus tu mesti orang perempuan. Boleh nak tanya ada nusyus lelaki? Ada. Dalam surah yang sama, wanita yang kamu khawatiri nusyusnya, itu An-Nisa ayat 34 adalah. Yang itu memang itu je lah yang kita dengar. Tapi ayat surah yang sama, ayat 128, lelaki yang kamu khawatiri nusyusnya, ada. Kan? So most of kita tak perasan pun yang tu. So yang tu kita kena tahu. Dan puasa, puasa yang kita lihat sebagai satu ibadat, salah satu daripada rukun Islam yang 5 tu, sebenarnya dia menyegarkan hubungan suami isteri. People don't see it that way usually. Dan melihat juga tentang keseimbangan dalam kebergantungan, macam mana kita nak interdependence, but at the same time kita hargai kita punya individuality kita, dan benteng fitrah rumah tangga Muslim, perubahan sekali lagi. Dan akhirnya Dr. Hafiz sebut tentang fitrah berpoligami. Ada juga fitrah poligami tu, yang itu tu Dr. Hafiz intro sikit. Sebenarnya kita Mamalia ni, kita tak cukup dengan satu pasangan. So ingat orang lelaki je ke yang tak cukup dengan satu isteri? Kita pun, yang perempuan ni pun kalau ikutkan, bukan dia je. Itu kalau kita nak cakap pasal comparison haiwan dengan haiwan lah. Cumanya dalam Islam yang dibenarkan adalah polygyny. Itu juga kan tahu juga poligami itu adalah satu set nama yang besar. Di dalamnya ada polyandry dan polygyny. Polyandry itu maknanya lebih daripada seorang suami, polygyny lebih daripada seorang isteri. Yang Islam benarkan hanyalah polygyny.
tetapi mengharamkan polyandry. Dan kalau kita lihat dengan kaji ukur dan timbangan orang barat yang mengatakan an eye for an eye, maka tak adil lah kan? Takkan orang lelaki je yang boleh polygyny, orang perempuan tak boleh polyandry. Itu yang sedang berlaku pun di barat. Kalau misalnya husband boleh ada affair, you ingat I apa? Ingat I tak laku? Dah dia pun ada affair juga, dah lah kena cabut jadi dia. Dalam Islam sebenarnya, sistem poligami yang digariskan oleh Islam sebenarnya memberikan satu pengiktirafan bahawa nasab keturunan manusia ini dijaga oleh wanita. Ya? You can be one man and having few wives, but as long as your wife setia dan hanya gunakan benih yang daripada you seorang saja yang masuk dekat vagina dia orang. Aku cakap ni tu lah kan, sebab saya pakai skateboard pun ya. Then you can claim fatherhood to all the children that is going to be delivered by all these women. Boleh? Kan? Tapi kalaulah misalnya seorang wanita membenarkan lebih daripada seorang sumber benih dia untuk masuk bercampur di dalam vagina contohnya kan, maka anak yang lahir itu anak siapa? Jadi itu yang kadang-kadang kita tengok, hakikat itu amat menyakitkan bagi orang lelaki. Tak tahu pengalaman. Nak cakap ni my husband lah, nak cakap ni kena cakap betul-betul baik-baik sikit. Sebab akan ada lelaki yang rasa dicakar-cakar dia punya kejantanan dia. So the fact that hanya polygyny yang dibenarkan oleh Islam tu menunjukkan bahawa kita orang perempuan sebenarnya yang memegang nasab keturunan manusia. So itulah antara mindset ni. So Dr. bagi overview ni, you think again, balik ni fikir, tak boleh lah ikut Islam ni atau ikut sesi ni sebab it's too mind blowing so this is like no kan. Tapi kalau you rasa that this is interesting, I want to see at least, and then I decide sama ada I would subscribe to it atau tidak. Boleh right. So hari ni kita tak nak baca lain-lain mati lah kita kan mengantuk je lah kita. Cumanya mari kita tengok yang ada muka surat tu, tak tahu surat apa. Surat 10 sebenarnya. Yang lepas pembuka kalam tu, ada al-surat tu, fitrah kepelbagaian. Kita hanya bacakan malam ni. Kena share ke apa? Tak ambil satu lagi. Boleh? Tak apa? Okay. Allah dengan penuh kekuasaan mampu sekali menciptakan kelompok manusia yang satu, sedia dan sejahtera. Namun, Allah menjelaskan kepelbagaian dan kompleksiti yang ada bertujuan menguji keupayaan kita tunduk patuh dengan perintahnya. So, that is the in a nutshell. Kepelbagaian yang ada ni sebenarnya untuk tengok antara kita ni siapa sebenarnya yang mampu patuh dan redha dengan apa yang Allah tentukan bagi dia. Now, mari kita tengok dulu kepelbagaian ni apa sebenarnya. Persamaan ni waktu kan? Persamaan benda yang membuatkan kita sama. Perbezaan benda yang membezakan kita. Tapi ciri dia tu lebih kurang super. Katakan ciri jantina contohnya. Kita sama lah ni kan, sebab semuanya perempuan, betul kan? Betul? Tak tahu lah kan? Kena test betul-betul XX ke tidak kan? Tapi kalau kata ada orang lelaki, so dia dah lain ni. Tapi kalau kata okay, ciri the next one adalah asal dari mana negeri yang kita dilahirkan. So katalah I have another group of men here. Tadi kita berbeza dan kita sebut tentang ciri jantina. Tapi bila kita kata okay, sekarang ni memang kita kumpulkan balik kita ni, regroup diri kita ni dengan negeri mana kita lahir, dari negeri mana kita lahir. So dalam grup tu nanti selangor, ada lelaki perempuan dalam tu. Masa tu kita tak melihat jantina tu sebagai perbezaan dah Kita sekarang ni bersama dalam konteks sama negeri kelahiran. So apa yang sama untuk Dr. Han dengan you all sekarang macam jantina, when I actually talk about another ciri, dan kita jadi berbeza juga So persamaan saya dengan seorang ni mungkin juga perbezaan saya dengan seorang yang lain. So dalam suasana yang begitu, itu yang kita namakan kepelbagaian. Where there is simultaneously differences
and at the same time commonalities. Ya. Apa nama lain bagi kepelbagaian? Kerencaman. Rencang kan? Semua buat rencang. Bahasa Arab sikit, ya, kemajmukan. Majmuk kan, ya, banyak. Bahasa orang putihnya diversity. Ya, kalau you are Queen English, diversity. Kalau American English, diversity. Macam itulah kan dia panggil. Mana lah. So, that is actually kepelbagaian. Okay? Now, kepelbagaian ni kita kena establish lah kan. Dia memang tak ada kebesaran Allah, betul kan? Macam mana lah kayanya Allah tu? Setiap kita ni semuanya berbeza. Kalau lah Dr. Haj jadi Tuhan ingat buat sekali sama je lah kot tenang. Tapi tak sakit. Yes, bukan. That is by itself tunjukkan macam mana kayanya Allah tu. I do not know whether you realise salah satu khazanah World Heritage yang paling besar yang discover di China adalah that 8,000 terracotta punya warrior statue kan, yang buat daripada tanah tu kan, yang ditanam dalam macam mass grave yang belong to emperor apa, Sing ke Sang tu, macam tu lah kan. Kalau ikutkan ada satu penyelidik grup ni, dia kata none of that terracotta punya statue was actually the same. They were actually muka dia orang and dia punya badan memang mencontohi warrior yang ada pada zaman tu. So macam kalau kita ambil gambar lah, so that is one picture. But dia bukan ambil gambar, they actually carve out that statue. Nah, bila Dr. Han tengok gambar dia yang secara umum, I was thinking it was a mass production lah kan, ya. Tapi rupanya tak. Dia nak menunjukkan kehebatan emperor dinasti tu masa tu. Setiap warrior dia yang ada tu, dia orang buat dia punya terracotta, ya. And that would be macam satu monument untuk every individu, and they were actually buried together with the emperor. Tu yang dia dapat 8,000 terus tu. Terracotta. So itu pun kita rasa macam marvel kan. Tapi kita ni, as it is now, there are 7 billion. Itu belum yang dulu dan belum yang akan datang. And none of us is actually the same. So itulah macam mana volume kebesaran Allah tu, ya Allah, tak boleh nak compute lah. Itu belum lagi selera kita. Tadi kan makan kat GPO ni dengan sorry tak tanya orang lain, dengan penuh meja, masing-masing tu ada selera dia sendiri. Yang doktor rasa sedapnya yang ni, mungkin ada yang tak suka yang ni kan, dia pilih yang lain pula. Yang tak kata, tak nak lah begitu kan. That is actually just selera dekat GPO tu je. Belum lagi yang dekat restoran yang depan pula lagi kan. So Masya Allah, macam mana kompleksnya kalau kita fikir tentang kepelbagaian ni. Dr. Han selalu cerita yang macam Dr. Han mengajar kepelbagaian ni to my medical student because kita kena menangani kepelbagaian ni, kena diajar. Sebab otherwise, secara instingnya kita akan reject kepelbagaian. Because that is our bias. Kita melihat orang daripada kacamata kita dan kita selalu rasakan kita ni standard dia, kita ni gold standard. So orang yang tak sama dengan kita tu not good enough. Lagi dekat dia sama dengan kita, tu yang kita rasa dia bagus tu. So that is actually just fitrah kita lah ya. Jadi masa tu Dr. Han nak beli baju, nak pilih baju untuk family punya hari raya uniform. Kita panggil hari raya uniform kan, baju sama tu. Kan apa sebenarnya macam tu senang kan, kalau dah ramai-ramai tu tahu dah yang ni memang orang ni punya anak, yang ni orang punya anak. So dia nak cari. So adalah satu kain tu. Semua colour dalam dunia ni ada dekat atas satu kain tu. And they are all bright colours. Dr. Han ni memang suka pastel sikit tu. Dr. Han kata, kan, siapa yang nak pakai baju macam ni kan? Tak cakap mulut, cakap hati je. Pegang balik kata, siapa lah yang nak pakai baju macam ni kan? So Dr. Han pun pergi lah cari lagi. Tak sampai 4-5 langkah tu, suddenly Dr. Han dekat belakang Dr. Han ni, 2 orang. Ya Allah, Kak, cantiknya Kak. Saya kata, jangan kain tu tak tadi. Dr. Han tengok tengok tu orang pegang ya. Dia were really loving it.
Itu tahan kata, ya Allah, okay, point taken. You just answered my question. Kan, saya tak tanya, siapa lah yang nak pakai ni? Allah hantar 2 orang tu. So, ini satu peringatan yang amat mengesankan. What you dislike is actually, is so much liked by somebody else. Apa yang kita suka sangat ni, rupanya orang lain benci. Macam itulah dia. And how do you live with that? Kan senang kalau kita suka ni, orang lain pun suka juga. Kita benci tu, orang lain pun benci juga kan? Tidak. Yang kita suka sangat, orang lain benci sangat. Yang kita benci sangat, orang lain suka sangat. Kita kalau boleh tak nak dah dia jadi kita punya ketua. Tapi ada juga orang nak lagi kan? Nak buat macam mana kan? So, inilah dia yang namakan bahawa pelbagai ini memang akan menjadi ujian untuk kita. So how do we live with this? Satu, kita kena yakin pelbagai ini adalah tanda kebesaran Allah. In fact, you are a part of that sebenarnya kan? Bila Allah kata, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, aku ciptakan kau daripada lelaki dan wanita, dan aku ciptakan dari suku-suku dan kabilah-kabilah lita'arafu, untuk kamu berkenal-kenalan. Kataan ta'aruf tu sebenarnya bukan hanya tahu nama je tu, tak. Is to get to know. Dan kita akan perasan kan, manusia ni dia banyak dipengaruhi oleh konteks masa dia. Dia duduk kat mana, adik-beradik dia berapa orang, bapak mak dia kerja apa kan? Mak bapak mungkin kerja yang ni, tapi dia pula duduk dengan nenek dia kat kampung, dia jadi orang lain pula kan? Tak? Kenapa? Tak tahu orang Jawa pula, lain lah dengan orang Bugis ke, lain lah dengan orang kat Kelantan, kat Sabah, kat Sarawak. Kita jadi orang asal pula kan? Suku Temia contohnya, duduk dekat Kuala Tahan tu, jadi lain lah. So it's that, itu sebenarnya yang menjadikan kepelbagaian kita lebih lagi accentuated. Jadi insya-Allah, oleh sebab tu kita memang kena ada sikap yang betul terhadap ni. Dan yang cantiknya tu dalam ayat yang sama, Allah kata, selepas Allah kata kita ni lita'arufu tu, inna akramakum indallahi atqakum. Allah kata sesungguhnya yang paling mulia antara kamu ni adalah yang paling tinggi takwa dia. Anti climate terus lah. Kita rasa kita lah yang paling cantik, paling putih, paling kaya, paling bangsawan. Tiba Allah kata, no. All those things is not what I'm going to measure. Yang Allah akan measure hanyalah nilaian takwamu. Takwa tu letaknya di mana? Itu yang hadis Rasulullah kata, wa taqwa hahuna. 3 kali Rasulullah kata, wa taqwa hahuna, wa taqwa hahuna. Dan tepuk kat dada tu. So it is so deep-seated, nobody can have access. Jangka suhu dia letak kat bawah lidah, tahu demam kan? Nafsu panas, darah dia tak sedap badan. Letak ni klinik 42. Wah, ini memang kita panggil malignant fever, kena masuk buat terus, kena rendam kat dalam ais tu. 42 tu memang gelegak dalam otak you dah. Tapi takwa ni, mana tahu kok ada yang inovasi sekarang ni kan, kat universiti ni. Cuba dapat satu yang takwa. Maybe a digital device bulat letak kat dahi. Out of 100 score berapa? Letak je, 78. Sebelum puasa 78%. Habis puasa 29 hari, 30 hari, naik 97%. Barulah ada peningkatan takwa. Tapi tak ada. And then alhamdulillah ni nilai takwa tu hanya Allah saja kan? Nasib baiklah. Imagine kalau kita ni yang kena bagi skor takwa. Macam mana? Apa agaknya ciri-ciri yang kita akan gunakan untuk menilai takwa seorang? Tudung dia, lampu tu dia, tinggilah takwa dia. Dia macam mana? Ni bapak dia, tuan guru ni, mesti tinggi takwa dia. Tak ada. So muncul je lah Allah letakkan takwa tu sebagai kayu ukur. Allah tak tengok gender. Cuba katalah Allah pilih gender, katalah this is my usual ni. Allah kata, antara lelaki perempuan, Allah lebih sayang ke orang perempuan. Sian orang lagi. Antara orang perempuan pula,
Allah suka yang kulitnya macam kulit cipu masak ni, sawo matang ni. Kan yang kata sawo matang tu sebenarnya Jawa. Sawo matang ni, ya. Cipu yang dah masak. Pernah tengok cipu yang dah masak macam mana? Buat cipu tu. Itu kulit kita ni. Kan kita bukan brown yang macam brown ke apa. Kita itu kulit kita sebenarnya macam kulit cipu tu warnanya. Siapa orang yang putus lepas mesti ada tu ataupun orang yang macam memang black sisters and brothers kita dari Afrika continent, memang they are black, they are really black sebenarnya kan. Lepas tu Allah kata not only that, Allah prefer yang BMI 35 ke atas. Siapa orang yang kubur tu ni kesehatan ya kan. So Allah tak tengok BMI, Allah tak tengok warna kulit, Allah tak tengok gender you. So itulah dia Allah yang maha adil, ya? Allah yang maha apa orang kata, maha saksama pertimbangannya. Ya, so nothing of this actually matters melainkan takwa. That's why brothers and sisters, we are all having the same opportunity. Mungkin dalam dunia ni orang rasa macam you lahir saja dah kiranya ada privilege dah. Lahir perempuan, memang ada privilege dah. Contohnya, I've been born a loser. Contohnya lah you rasa kan. Tapi not when it comes to Allah punya attention dan keridaan Allah. You are starting off with the right footing on the same level ground maknanya. Semua orang ada chance. Semua orang ada opportunity. Yeah? Right. Cumanya dalam keadaan kita nanti, kita akan tengoklah ada orang yang cuba ambil hak kita, ada orang yang tak bagikan kita hak yang sepatutnya kita dapat. So inilah halangan-halangan kita lah. Yeah? So that one is okay. Nak tahan berhenti kat situ dulu. Ada siapa-siapa yang nak bagi input sikit mengenai kepelbagaian ni? What is your opinion about this so far? Kepelbagaian ni, adakah dia satu yang menyusahkan? Ataupun I guess sebenarnya tak nak give it a thought pun, ya? Memang macam tu. Macam baru hari ni buat macam lah kan, I should have been thinking about it. Anybody nak bagi input tentang kepelbagaian? Tolong? Dah, terus lagi je. What is your opinion about kepelbagaian so far? Is it a big deal? Benda yang besar? Yes. Tak ada lah, mungkin dia opinion yang ikut. Many of us memang kita tahu pasal kepelbagaian ya. Tapi kenapa masih ada orang yang suka mengejek orang-orang lain? Masih ada. Dan benda mengejek ni kalau budak-budak cari ibu orang besar pun buat. Betul. We are going to that lepas ni. Because walaupun kita tahu itu adalah kekuasaan Allah, itu tanda kebesaran Allah, wa min ayati khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, kan? Ya, antara tanda ke ayat-ayat ataupun tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Dia selalu katakan macam langit dengan bumi gitu kan, maknanya bezanya tu kan. Kemudian Allah katakan, dan satu lagi adalah ada penciptaan perbezaan lidahmu dan warna kulitmu. So dah memang clear. Tapi semuanya adalah tanda-tanda kepada samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ya, dalam ayat tu Allah katakan ini semua adalah tanda kebesaran yang hanya boleh dilihat atau disedari oleh mereka yang alimin, yang ada ilmu. So, maknanya ilmu tu penting. This is what we are discussing today. I hope after this you come down from hikmah punya office ni, you have the right perspective about kepelbagaian. Dan akhirnya dia ditranslasikan, yang diterjemahkan dalam sikap yang betul terhadap kepelbagaian ni. Okey. Ada tak apa yang lain, soalan lain sebelum kita jawab soalan tentang kenapa ada orang mengejek, ada orang macam membenci kepelbagaian ni kan? Ada apa lagi tak nak bagi input tentang kepelbagaian ni? Tak ada? Bagilah orang ni, yes lah. Macam mana pendapat Dr. Hamzah? So saya terfikir mengenai kepelbagaian ni, maksudnya adakah dia sama macam kita bersangka baik dengan orang lain yang memang lain daripada kita macam tu. Maksudnya kita kadang, contoh mungkin daripada saya sendiri, ada setengah orang bila kita tahu dia ada benda yang tak baik atau macam dia berkata yang tak baik pasal kita ke, tak tahu ada masuk topik tu gila, kita akan mudah akan
cepat untuk okey boleh je nak mesra balik, tapi ada yang setengah kita macam ambil masa sangat lama sangat untuk macam nak terima balik dia punya yang difference. Right. Okay. Actually kan, kalau sister nampak, selepas kita terima hakikat bahawa things are different atau kepelbagaian setiap ada and will not go away, kita akan masuk zone konflik, berkhilaf. Kan dalam bahasa Arabnya khilaf lah bila kita konflik tu kan. How do we deal with conflicts? Yang itu kita lihat agaknya ya, apa yang kita sebutkan tentang dia akan geji, dia akan cemung, ataupun mungkin dia akan menyakitkan hati kita kan. And then how do we deal with that? Adakah lepas tu kita anggap macam tak apalah, terima je. Ada masa kita kata, tak nak lagi duduk kau kan ya? So macam mana kita nak deal dengan khilaf tu? So actually I think you are ready to go to the next level lah. Ya? Okay. Mari kita tengok dulu secara umum macam mana kita deal dengan kepelbagaian. Ya? Dah saja tak bawa slide hari ni ataupun ni sebabnya the whole daripada Monday sampai semalam I've been with my slide aja. So hari ni rasa macam nak free flow sikit. Dr. Ha pernah buat satu survey monkey, because I'm teaching this kan in semester 4 ni pun. Jadi ni tak lama lagi tajuk yang sama untuk my student yang dekat semester 4. So semester 5 dia orang akan masuk buat clinical. So semester 4 memang kita nak groom dia supaya dia boleh menangani kepelbagaian yang ada dekat ward tu. Ya? So Dr. Ha akan buat satu survey 1 week before my class for them to answer this monkey survey punya ni, very quick one. State your level of comfort when you are dealing with this different group of people. So satu, same age, 1 to 5. 5 means very comfortable, most comfortable kan. 1 is most uncomfortable tengah-tengah tu neutral. Okay. Lepas tu same age, younger, older. Okay. Same level of education, less educated or more educated. Okay. Lepas tu same level of economic status, poorer or richer. Macam tu lah letakkan. Same religion of different religion. Same citizenship, a non-citizen. Macam tu lah kan ya? So when it comes to, bila kita tengok, bila sama umur, sama baik, sama kaya, sama berpelajaran, sama agama, sama citizenship kan, semua tu close to 4 to 5. It's between 4 to 5. Very comfortable. Bila tanya yang lebih muda, less sikit. Tapi yang lebih tua, lagi less. So lebih tua tu is from 3 to 4. Kita sama pun 4. Maknanya dia tak berapa comfortable. Tapi kalau misalnya yang younger, dia antara 4 juga. Tapi less sikit daripada yang sebaya. So akhirnya kita tengok, bila dengan they are most uncomfortable with people who are older, more educated, richer. And that's why orang tak suka dengan lecturer, sebab definitely older, richer and more educated. Yang lain religion, foreigner. So that's why benda ni fitrah lah. Yang not comfortable, this is kan. Janganlah, I very comfortable, berotak lah, mentak lah. So that is how we are being wired. Now why? Why kan? Sebab kita memang ada, I'm reading Tom Berry's punya buku, dia ni dipanggil cultural interventionist atau cultural strategist. Lah. Dia memang hired by the multinational punya company to sort of incorporate culture of diversity in the company. Dia kata this cultural awareness is not inborn. You are not born with cultural awareness because you are so much engrossed with your very own culture. You only realize there is another culture once you step out of your tempurung. Otherwise, if you are still in that tempurung, you don't see any reason why you tak ada khilaf pun lah kan. Katalah kita bila duduk dengan orang Melayu je di kampung kan, sekolah pun sekolah Melayu je. Memang tak adalah khilaf ni. You will only be aware that there is another culture, another world bila you ada that clash. Bila you dah start
merge together. Okay? And in this world today, this 21st century, memang semua boundaries tu semua memang disappearing lah. Yeah, so we are actually having to quick ourselves with this culture awareness. Dan tajuk buku dia tu, kita tak buat buku dia, The Invisible Elephant dia panggil. It's the elephant in the room. Kita tak nampak elephant tu, but we know the effect of the elephant. Yeah? So kita kena control elephant ni by knowing the elephant lah. So apa dia ni? There are some other people. Oleh sebab tu tadi ya, bila kita jumpa orang yang lain daripada kita, apa first kali kita buat? Kita compare je kan? So bila kita compare, kita kena ada benchmark kan? Benchmark apa yang awak pakai? Your benchmark lah. Yes, yourself as everything against you. Cermin mata yang you pakai ni, ya, cermin mata yang warnanya you yang tentukan. So, dia ni tak cakap sama dengan saya satu. Saya tak tahu apa yang dia cakap. Kok mata aku kot dah dua. Kan? Ni kulit macam ni, dia kulit macam tu. Ya? So, all these things yang membuatkan kita rasa very uncomfortable. Yeah? And how do you deal with this? Macam tu. Naturally, manusia pula dia ada bias macam ni. Apa yang tak sama dengan dia tu, semuanya tak elok. And that is actually instinctive. Benda tu sebenarnya kita punya natural instinctive protection. Sebabnya kita tak tahu orang ni bahaya ke tak bahaya ni, kita tahu. So itu secara fitrahnya, awalnya tak boleh. Apa yang tak sama dengan kita? Tidak. Tak adalah. Tak sama je, nak terus peluk dia. Tak boleh. Kita kena, kejap dulu. Okay. So that's why, naturally, bila kita jumpa dengan orang atau keadaan yang lain daripada kita punya adrenaline dia naik. Yes, dia rasa macam out. Threaten. Macam tu kan, ya? Oleh sebab tu, apa sebenarnya yang membuatkan kita mungkin boleh relax balik tu? Bila kita kenal orang tu, we have more information and data about that person. Ya, katalah sahabat analogi, kita ni malam-malam tak ada lampu suluh. Yang ada cuma bulan ni sikit kan, malam-malam macam tu. Kita jalan, kita rasa ada orang datang di depan. Ya, kita tak nampak lagi dia. Orang yang beri careful lah. Orang ke binatang? Kan? Kan tu? Macam tu je lah kan? Seorang dua. So that is actually our natural punya defense mechanism. Our reptile brain to fight or to flight. Oleh sebab tu, orang yang tak sama kita, dia akan menimbulkan stres dengan kita. Melainkan kita kenal. Ya. Kan? Turun adrenalin kita kan? Dengan Assalamualaikum. Ada tu kan? Itu dah hilang anxiety kita. Sebab kita kenal orang tu. So, akhirnya sisters, bila kita ada yang lain daripada kita tu, kita ada 3 natural instinct. Cara-cara kita deal dengan dia atau sikap kita secara automatik. Satu, kita benci. Itu fitrah. Memang benci, memang reject dulu. Lepas tu baru kita terima. Dan mungkin salah satu explanationnya, itu kita punya defense mechanism. Supaya kita ni taklah orang kata tu kena bunuh punya kan. Sebab kita kena baik dengan semua orang kan, semua orang baik je kan ya. Dan orang tu nak bunuh kita pun kita ambil lagi aku ni macam tu kan. Kan good? Okay. So kita reject dulu. Nanti kita pergi balik kat situ. Yang kedua, kita tolerate. Kita anggap, kita terimalah acceptance. Ya? Betul lah ansur lah. Nak buat macam mana? Dia terima ada kat situ. So kita kata ini tak dapat nak dielakkan. Ya? Dah dalam rumah kita ni, flat kita yang berapa puluh tingkat ni, ada yang orang bukan Islam, ada yang Cina, ada yang Minang, macam mana? Kan? Kita macam lah. Tapi kita pun kita terima. Tapi kita masih berhati-hati lagi. Ya? Sebab aku tak kenal orang ni. Ya? Kita, apa khabar? Hello, hi, tapi very superficial. Kita still very careful, takut kita terlebih sikit gelap saja. Dan yang ketiga adalah apabila kita meraihkan kepelbagaian itu. Kita suka kita tak sama ni ya? Lagi tak sama, lagi bagus. Sebab apa? Sebab inilah kekuatan kita. Ini dah satu makam lain dah.
satu maqam lain. So actually kita go from this level going up further, but not good enough. But yang paling bagus bila kita ada kat atas. Especially bila kita internalize bahawa semuanya adalah tanda kebesaran Allah, semuanya adalah makhluk Allah, dan yang terbaik antara kita ni hanyalah yang paling takwa. Dan saya ni bukanlah orangnya untuk menilai orang lain. So kita datang daripada level very judgmental, kita judging orang tu, every single thing dia buat tu kita judge dengan kain ukur mata kita tadi. Kenapa dia gelap macam tu? Kenapa dia pakai kenapa dia pakai lipstick macam tu? Tak lipstick macam semua daripada kecil-kecil tu. Kalau you perasan kan katalah orang kampung contohnya kan, kadang benda kecil-kecil tu pun dia macam very, dia macam besar-besar sangat. Apa bila dia tak pernah tengok benda yang lain, benda yang kecil tu pun jadi masalah kan. Tapi kalau dia dah nampak semua yang lain, yang tu dah tak peduli dah. Faham tak? So small people talk about small thing kan? Dia macam tu lah, sebabnya dia tak banyak exposure So daripada satu situasi yang begitu judgmental kepada satu situasi yang satu lain pula, maknanya kita penuh sangkaan baik, dan sebenarnya itu yang Islam mendidik kita. And that was actually sisters, perkara yang sebenarnya menarik hati orang lain kepada Islam sebenarnya. Saya pernah baca Destiny Disrupted. Dia cerita macam mana history of Islam ni, Islamic civilization ni, yang actually expand dengan narrative dia sendiri, dengan jalan cerita dia sendiri. And of course Barat, dia punya history dia ada jalan cerita dia sendiri. Tapi bila dia clash tu, supaya lah dia akan tengok daripada kacamata dia, dia tengok daripada kacamata kita. And that's why kita sebut selalu tak bertembung. And crusade, perang salib tu, kita nampak dia sebagai satu perang agama kan. Betul tak? Oh, kita kata perang salib betul lah. Tapi sebenarnya dalam masa zaman itu, perang salib tidak dilihat sebagai satu perang jihad. Sebab masa tu umat-umat Islam begitu berpecah belah. Dan in fact Knight yang Templar tu yang ada salib tu, dia bukannya datang untuk get the Holy Land ke apa. Dia orang memang dekat Europe masa tu dah tak ada apa-apa. So dia orang memang tak ada benda lain melainkan dia anggap tahu perang saja. So and this Knight was actually more like a hired army. Siapa yang ada duit boleh sponsor dia, itulah permintaan setianya dia. So tapi kita ni tak tahu kan cerita ini lah, dia tahu orang Islam, orang Kristian. Padahal bukan begitu. So that is actually another way of how you interpret things. Apabila kita antara dua tamadun ini, dia mula berlaga begitu. So dan sini sebenarnya sisters, it has to start with you all dulu. You all have to have the right attitude to segala pelbagaian dulu. Sebab apa Ahmad? Bila you come to this level where you look at differences as not your threat, but instead you look at it as your strength. Kat situ sebenarnya Islam looks so magnificent. Islam nampak begitu gah sekali apabila kita sampai level tu. We are so confident with ourselves, kita tak langsung rasa terancam dan tergegar pun dengan pelbagaian yang ada. Because we know how to handle it. Hari ni kita duduk kat bawahnya. Kita deal. Kenapa yang kita jadi maki hamun orang, kita benci sebab we are so insecure. Itu satu. Kita ni rasa amat tak confident dengan diri kita. Kenapa? Satu, sebab kita sebenarnya ada satu jenis kesombongan dari itu. Yang mana aku yang paling baik, orang lain tu tak bagus. Itulah perkataan ketuanan tu. Itu maknanya tak tahan problem sangat dengan aspek ketuanan ni. Sebab ketuanan tu, lepas tu ada perhambaan. Dia bukannya tuan dia tak ada hamba. Yang ada tuan tu sebab ada hamba lah. Yang ada hamba tu sebab ada tuannya. So bila kita kata ketuanan Islam, that's problematic. Sebab Islam dia tak datang sebagai tuan. Minta maaf lah siapa yang mana boleh betul tak? Islam itu tak ada yang tinggi daripada Islam. Iyalah, tapi dia bukannya datang sebagai big bully and overrule everybody, bulldoze orang lain. Tak. So I am very problematic with the word ketuanan. In fact dalam bahasa orang putih, dia apa? Dia mastery. But ketuanan ni boleh say lah, di bahasa kita lah. Ketuanan Melayu Islam, that bukan problematic lah.
Ini sebab kita ada satu kesombongan. Dan kesombongan ni tadi, dari mana datangnya apa? From that cultural non-awareness tu lah. Ya, kita anggap orang lain tu, kita ni lah yang paling baik. Macam tu ya. So, kita rasa sombong, kita rasa bongkak. Dan contoh yang paling baik untuk zaman ni adalah orang-orang Zionis. Itu memang tahu punya rasis. And they have no indication to orang kata hide that. Dia memang tunjuk betul dia memang rasis. Jangan kita ni semua goyam kan. Dia ni just memang orang kata human cattle je. They can kill us sebab dia orang tu yang paling mulia. Itu tu yang problematik tu. Dan dalam sejarah dunia tak ada kelompok yang macam ini yang akan menguasai dunia, tak ada. Ya? Selagi mana dia tak boleh internalize culture lain, dia akan jadi macam melukut tepi gantang. Macam Israel sekarang lah. Dia rasa dia hebat. Tapi you know tak, macam takutnya orang Israel duduk dalam negara dia. Bila ada siren dia, bertepiar dia. Sian, always, forever and ever living in fear. Sebab dia orang yang paling bagus. Dan bila dia jadi orang yang paling bagus ni, dia ada vulnerability juga. Ya, dia dalam masa yang sama konon-kononnya dia besar tu, tapi dia inferior juga. Dia takut. Ya, dia takut orang lain akan apa-apakan dia. So, orang yang menolak kepelbagaian dia datang daripada dua kelompok. Sama ada dia rasa dia paling bagus atau dia rasa dia paling lemah. Itu pun dia juga. Yang ini dia rasa, ya Allah, lemahnya lah kita ni. Kalau tak ada kuasa politik, tak ada subsidi, tak ada kota, tak ada bantuan-bantuan yang habis lagi kita. Dia sumpah juga tak ada confidence pada diri dia tu. So oleh sebab tu, they have to always gang up together and they have a very close policy against others. They exclude themselves. Itu pun sumpah juga rejection of diversity. Dan dua sikap ni dia akan menghasilkan the pyramid of hate. Pyramid of hate. Cuba you all Google sikit. Dah ngantuk dah kan? Google sikit. Zaman sekarang senang je, nak bilang ngantuk tu ngantuk. Ya, you all Google pyramid. Ya, Pyramid pyramid of hate. Hate benci. Hate. Hate. Dia ada ADL, Anti-Defamation League. So you all tengok, ambil dia punya image. Dapat tak pyramid of hate? Dapat? Okay. Dia ADL tu sebab dia ada Anti-Defamation League in US Ni lepas the Chicago punya riot tu disebabkan oleh racism tu. Okay, siapa yang dah jumpa Pyramid of Hate, dia ada banyak gambar tu. I suggest you ambil yang very colourful yang ada tulis ADL tu, Anti-Defamation League. Yang ni kalau ada yang warna-warni sangat lah. Ada banyak ada yang tak ada warna semua kan. Okay, let's look at it kita tengok yang paling bawah. Ingat we are still talking about when you hate diversity. Kita reject kepelbagaian. Pertama yang di bawah ni, ini adalah perkara yang asas yang berlaku dalam masyarakat kita yang kategori orang mengejek dan sebagainya. Kat situ kalau kita baca kan, ada stereotyping, insensitive remark, belittling jokes, non-inclusive language, justifying biases by seeking out like-minded people. Kan? Dia kata, ni orang Jawa ni macam tu lah dia. Lepas tu, tu kan benci tu orang Jawa tu. Betul dia ingat lah kan? And then, this is what kita panggil fulfilling prophecy. Maknanya, kebetulan bila kita tak suka orang tu, memang kita nampak macam tu lah orang tu. Dia macam, and then accepting negative information, screening out positive information. So, kalau orang tu, orang yang kita tak suka tu, yang kita dah bias ni, dia ada benda yang baik pun, tapi yang kita tak dengar sangat. Tapi benda-benda yang tak baik tu, cepat sampai kat kita. Ya, kita memang
suka ambil yang elok dia tu lah sebab kita tak suka. Now bias ni, sisters, yang ni yang betul kata the cognitive bias tu. Kita bias sebab kita mengukur dia dengan kacamata kita. Oleh sebab tu kita jadi dan terutama kalau orang lain pun macam kita juga, apa yang jadi kita ejek, kita sindir. Dan budak-budak, pasal tak budak sekolah rendah banyak ni. So kita fitrahnya memang macam tu. Ya? Kat sekolah rendah kan, gemuk kan? Kalau yang badak sumbu kan, hipo macam-macam lah kan. Lepas tu pula yang mengisi tu kuah kering pula kan. Oh tiang elok kan. So macam tu kan. So itu agaknya bias in out of innocence. Budak-budak tak apalah agaknya. Tapi even them kan, masa Dr. Har budak-budak pula, my father will never allow me to say that. Tak boleh. Kan? So kita masa kecil tu, that was an opportunity sebenarnya untuk deal with this. Anak kita kan biasa kalau dia tengok orang yang lain sikit daripada dia, macam mana dia tengok? Bawah stair lagi kan? Nampak dia tak sekolah kat tu, kita dah jalan dia tu terdiam kat situ tengok orang tu kan. So that is actually your innocence punya bias. Ya? Apa orang ni macam tu kan? Yang susahnya orang tua ni pun macam tu juga. Apa dia ni? Macam tu kan? So anak kita pick up that one. Right? Ada seorang sister tu, anak dia dapat very severe keratosis kita panggil. Ada penyakit kulit ni, some of you mungkin nampak. Dia genetik sebenarnya. Dia memang kulit dia ni ya, jadi skin dia memang tak jadi macam kita ni ya. Dia berkeping-keping macam tu kan. So muka dia pun dia memanglah ya, kalau daripada standard kita sekarang ni memang tengok pun takut ya. Bulu kening semua tak ada. Dan kalau masa dia tengah dia punya sakit tu ya, kalau dia duduk macam ni kan, nampak kulit dia tu tanggal, kesian. Mandi memang kesian je jerit mandi sebab dia selalu sejuk kan, kesian kan. So walaupun anak-anak sisters ni kita dah ajar ni, but yeah, she will never have people to play with. Alright? And then dia pun duduk diam dekat tepi kan. And then not only that, sebab kulit dia memang selalu macam keluar air gitu kan. So she has a kind of smell juga. Kesian betul lah kan. Cumanya, okay, masa tu Syifa masa tu agaknya baru 10 tahun dengan dia. That was the first time buat jumpa. Tapi Dr. Har rasa so touch with Syifa. You know, she sat with dia, budak ni muda dari dia ya, masa tu budak tu 7 tahun, Syifa 10 tahun. Syifa duduk sebelah dia, makan dengan dia, peluk dia. And that sister come to me and cried. Dia kata, Kak Har, thanks for raising your kids to be like that. Dia kata kan, for the first time dia kata, ya, Mawadah has a friend. Dia tahu kan. So masa tu kan Dr. Har pun, Dr. Har tak kuasa macam I raise Syifa, tapi she could actually get over that. You know, like macam, she is different, but the more reason why I need to be her friends gitu, kan? So, maknanya this thing kan, akhwat, agaknya kalau kita tak train ourselves and our kids to be that inclusive kan, it wouldn't happen. But naturally dia pun macam, yeah, geli, stare tu, kan? OKU kan, orang kelainan upaya tu. In fact kita very bias pun, orang kekurangan upaya. So kita tak ada semua. Dulu apa cacat tu kan? Cacat ni kan? So those kita yang dinamakan sebagai insensitive remark. Ya? Insensitive remark tu sebenarnya bias lah. Kan? So agaknya that's why kita, dan kalau kita macam tak pernah being trained to actually look at all this as one of the pelbagaian tu, sampai ketua lah kita mijik. Okay, kalau bias, yes, right. Kita boleh fikir macam maksudnya kita boleh anggapkan satu anak rasa kita untuk tahu gaya lima pelbagaian kita, sama ada kita senang adapt dengan orang lain kita tak. Yeah. Tapi of course kan, that is also depend kat kita punya karakter juga. Some of us are very easy going, senang tu kan. So soal ini juga. Tapi agaknya if you have the right attitude, even if you are an introvert person ke,
that rejection is not felt by the other person. Kita sebenarnya kan Allah jadikan kita cukup. Kalau kita tak suka orang tu, energi negatif kita tu memang sampai lah. Kan ya, walaupun kita pendiam ke, kita ramah ke kan. If you are an extrovert person, then you use your extrovert way lah to make people feel included. If you are an introvert person, most likely you are not equipped by that talkativeness tu kan. But you have your own way. You can smile kan. That smile is not belonging to just extrovert. I think introvert pun smile juga kan. So just give your smile around kan. And people know kan. I'm sure you know. Kalau kita katalah kita seorang-seorang je masuk kat tempat yang tak ada siapa kita kenal, in that crowd, kita tahu siapa yang accept kita immediately. Dia make eye contact, dia senyum kat kita. Pernah tak kita fikir, katalah kita tengah tunggu queue kan, suddenly orang tu akan datang kat kita kan, cakap ni ni queue nak bayar ni kan. Kata daripada ramai-ramai tu, apa dia bagi kat you? And there must be something about your body gesture, your face, that person feels, I think this is a person I can trust, and not being rejected contohnya kan. So, kalau macam tu lah, you have always been picked out like that, be rejoiceful lah, maknanya you are a person yang orang memang nampak. Yes, you are somebody yang will not let people down contohnya kan. So, those are the way you connect lah agaknya. Well, tu salah satu homework kita lah kan, nak jadi orang yang macam tu kan, okay. Can we go yang atas sikit lagi. Kalau bias ni you tak deal with, to me inilah dia atuk umbi dia. In fact, kita yang ada anak-anak kecil, we are raising, young men and women for the next generation ni, this is something you need to deal with. Macam kadang-kadang kan, apa dia stereotyping dia. Ni tak ada orang lain kan, orang perempuan lah bawa kereta ni. Akan to XY in my car selalunya kan. Ustaz Zul dulu macam tu lah. Perempuan lah ni. Ya. Memang kita potong bilang tengok orang lelaki. Kan tu. Of course kalau memanglah secara umum mungkin orang perempuan macam tu, but not all lah. Orang lelaki pun ada juga yang macam tu tu. Dia nampak kereta Lisa tu pink semua, dengan gambar Hello Kitty tu kan. Ini masih perempuan. Tengok orang lelaki pakai t-shirt pink lagi. Lepas tu dia punya rear bumper kata real man drives pink. Oh my god. So tu pula dah macam tu kan. So these are stereotype yang you kena deal with lah. Okay. Dan kalau kita tak stop kat situ, dia naik kat atas lah. By this time dia jadi act. Those bias is still perception tau. It's still within you, it's still in your brain. But it will be acted upon to be act of prejudice. Apa dia? You start to bully people, verbally, ataupun emotionally or even physically. You start to ridicule people. You name calling, you start lah kan. Social avoidance, you isolate orang tu, and then of course keluarlah all this swearing, slurring, and sometimes you dehumanize. Seolah-olah orang tu bukan human pula. So this act of prejudice mungkin individually, but it can also happen in a groups kan. Okay. Yang itu tak berhenti, you will go more organized. You become discriminative. And this can be coming up as a policy. Dia boleh jadi economic discrimination, employment discrimination, educational discrimination, political, housing segregation. Ini yang dulu yang masa this is only for white, this is for coloured, this is for black. Siapa tengok cerita Hidden Figures? Tak tengok Alah, you kena tengok lah. I tak tahan memang. I record that one. And when I feel down, I look at I watch that movie. Hidden Figures ni is about the 3 African American women in the 60s who are actually helping NASA to put people in space. Yes. Dulu komputer ni sebenarnya manusia kan. The word compute maknanya dia kira kan. So dulu sebelum ada yang calculator atau mesin IBM tu semua tu, human yang buat. Apa dia pakai calculator, but the whole department is called the computer department, and they are human beings. And these are people yang been trained to calculate. Kerja dia calculate je lah. So dia setiap hari dia dapat banyak ni just calculate.
Dia tak tahu pun untuk apa calculation tu, cuma calculate je lah. So dia pakai ni, and then of course masa tu is the segregation between black and white. So the west wing is for the coloured computers. They don't mix with the east wing people who are mainly white. So bilik air for the coloured bathroom memang ada dekat west wing aja lah, which is half a mile away from the east wing. Now, ni cerita tentang Catherine, who is actually a genius. Dari kecil dia dah memang genius. Kepala dia ni, maths genius. Dorothy, who is actually the one yang organize this computer ni, dia ada good managerial skill. Seorang lagi ni, siapa nama dia? Dia ni very good with engineering. Tapi they are all women and they are all black. So they were just hired as a computer je. Kita kena tunjuk lawan dia agaknya, let's have a ni, because it's going to tell you this. Yang nak tahan nak ni kan, Catherine ni, and then yang ni pula, sama ni macam Paul nama dia tu, Terry Hansen. Oh, I like her so much. Dia pandai aku. So dia ni cerita dia tentang dia lah sebenarnya, Catherine ni. Dia memang genius. So she helped with the formula of, imagine physics kan, projectile, the no go and no go point, macam misal tu nak masuk balik dalam Earth orbit tu lah, betul lah tengok dia. And that was true story. Yeah. So dia sebab kan dia kena compute tu, and she's one of the best. Dia seorang yang kerja dekat the whole place tu semua Mat Salleh and man. So dia being discriminated not just because she's black, but she's also a woman. Minum pun pakai teko lain. Nampak kalau nak kencing, dia tak ada yang bathroom untuk toilet dekat dia ni. Dia kena lari all the way pergi dekat yang dia punya dekat bangunan yang lama tu. So every day she will spend like 40 minutes going to the washroom and coming back. Dan sebab dia ada banyak nak kena buat calculation, so masa dia nak pergi tu, dia lari, dia bawa calculation dia. And kat dalam toilet tu kan, dia akan buat calculation juga, you know. Oh my god, that was like and that really happens in so many times, because she has to do it under a man boss. Ya Allah, teruk betul dia discrimination. Calculation dia yang buat, tapi apa nama Paul Stafford, nama boss dia lah. Dia pernah letak nama dia sekali, kena buang. Because you know, the computer is not supposed to put their name here. Padahal yang back up that formula memang dia. Please lah, and that is cakap pasal discrimination ni, I cannot tell, I cannot suggest a better story to see that. Yeah. Now, lepas tu dia jadi violence. Of course this one start lah, ada murder, ada rape, ada arson, ada terrorism, vandalism. Yang paling atas adalah genocide. Genocide atau ethnic cleansing. Rohingya is one of them that we are seeing now. Palestinians. I think dekat one of the African country, Congo pun ada juga. Di mata kita tu semua black je, betul kan? Kalau katalah kumpulan yang bertelagah dekat Somalia ke kan, kita nampak apa bezanya, but for them, they can tell. Itu orang suku tu, I suku ni. Kita yang bukan daripada situ, kita nampak dia semua berhitam je, tapi kita can tell. Kita dalam community tu, kita rasa sangat the differences tu, ya. So sisters, that is actually the worst case scenario if we allow a rejection of diversity. Okay. Now let's go to the yang kedua pula. Okay. Sikit lagi, yang kedua tentang the one yang menerima, tolerate. Toleransi ni kena baik sikit lah kan. Baik sikit lah. Kita tak adalah nak nampak pandang hina sangat kat dia ke apa. Tapi sebenarnya kita buat gitu kerana kita tak boleh buat apa dah. So kita terpaksa lah tolerate. Kalau you tengok dalam dictionary, tolerance comes, tolerance tu discuss sebagai the ability and willingness to accept some behavior or attitude or opinion that one dislikes, and disagree with. Dia bolehnya dislike, dia tak suka pun, tapi kenalah tolerate, kan? The word tolerate tu kan.
I tolerate je lah. Tak boleh buat apa pun. So tolerance ni sebenarnya datang dari rejection juga. Ya, Mahatma Gandhi dia pernah cakap, dia kata, I do not like the word tolerance, but I cannot think of any better words. Yeah? So tolerance still indicate that somebody is better than the other person, but now that person decides to accept the person. So tolerance tu masih lagi macam sebenarnya tak apa suka pun, tapi Malaysia ni kan tengoklah nak kata kita ni masih toleransi je. Ya, kita jumpa orang kita yang non-Muslim, okey lah, aku makan kacang. Macam kita, apa orang ni? Ya, macam lelaki kan. Yang Cina pun, bagus ayu, semayang, bagus. So sama ni, apalah semayang ni. Semayang je ni, tapi tutup jalan orang. Kalau dia semayang Jumaat ni, kita lain pun tak ada nak keluar rumah lah, apa semua. Still tak beres. Kita, berat ni dia kan, inilah ketuanan kita. Dia tak suka negara ni, tak suka ni, keluar daripada negara ni. Start lah. Kita naik kita pyramid of needs. To me, tolerating diversity ni is very fragile sebenarnya. Anytime, it can go up. It can actually just go to the first one. Yeah? Tapi better sikit. Better sikit daripada ni. Anybody want to say anything about tolerance ni? Yes, Aida. Ada bisa tu tolerate dengan considerate. Ada considerate person dengan consideration. So, saya pernah cakap berdiri dengan kawan, dia beri opinion sama macam Dr. Ali, kata tolerate tu orang macam terpaksa. Dia kata better with someone yang considerate. Jadi you got me thinking lah, apa perbezaan antara considerate dengan tolerate. Okay, I think if I had I would say a person who is considerate might be more than just tolerating lah. They are willing to give you the space to explain yourself and to consider whether, I think I agree with you, macam tu lah kan. But I think that's about all. It is not yet the level yang paling high, which is celebrating, kan? Now celebrating ni pula, okay, kita explain celebrating pula. Bukan there's an issue juga dengan celebrating ni, okay? Maknanya, to me, kalau you ask me celebrating ni apa, it's more of looking at that differences as strength, as opportunity, not as liability or threat. Now that's about all that I want to explain about celebration. I am not actually in favor of wanting you to dilute whatever you have, and expecting the other person yang different from you pun dilute juga, and we become another entity. That I think is a bit problematic juga. Apa yang kita namakan sebagai Malaysian? Do we need to dilute all that we are? Our identity as a Malay, identity kita as Muslims, identity kita as women, just for the sake of celebrating diversity. Adakah kerana orang katalah orang yang non-Muslim tak peduli lah kalau kita nak peluk ke nak apa, for the sake of celebration kita kena buat macam semua? I don't agree the celebration has to be coming like that. That is to be more of pluralism. Pluralism tu dia macam pada saya lah, it is coming up with a different colour altogether. Okay, sister, actually, this is the point that I put everything together. You have heard about all this conservative traditional view, You have heard about the liberal pluralism view, and the moderate Muslim, kan? Yang tengah-tengah wasatiyah lila, kan? Benda tu. In whatever circumstances and situation, there will always be these three groups. I start dengan dua group dulu lah. The most extreme, yang paling konservatif, yang paling tradisional, yang semua tak boleh contohnya. Mesti ada pula group yang satu lagi ujung ni, yang semua boleh. Yang liberal lah, tak kisah apa pula.
Ya, tak payah ada hukum, tak payah ada hakam. Semua boleh macam tu. Now, another one is yang kat tengah-tengah ni. Okay? Yang kat tengah-tengah ni, dia akan melihat dari sudut consider tadi, dia akan lihat case by case. Dia ada general rules, dia ada general fundamental principle framework ya. Tapi dia boleh tengok setiap satu tu dengan lebih adil dan saksama. And then yang lain tu in between lah. You kadang kat sini sikit, kadang kat sini macam spectrum ni kan. Now when you want to be Islam sisters, akan sentiasa beri you segala kemahiran dan juga pengetahuan untuk berada jadi tengah-tengah. That's why orang Islam ni adalah kelompok manusia yang Allah panggil ummatan wasata. Kita umat pertengahan. Sebab kita tidak go to extreme. Ke extreme ni bukan fitrah kita. Ya, kalau katalah kita homosexuality, ekstrim sangat kita sampai celibate. Ya, kita tak nak pun berkahwin. Ya, sebab itulah tanda kelemahan jiwa manusia kan. So tak kahwin langsung. Itu tak fitrah. Tapi bila ada yang macam ada pula yang lepas bebas, dia pantang gerak aja bersapu. Contohnya kan ya, I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as I love you kan ya. Tak payah kahwin, kau mengandung pun tak apa. Ya, no string attached. Yang ni pun tak boleh juga. Ya, dua-dua ni memang bukan fitrah manusia. Apa fitrah manusia di kat tengah-tengah? Sexuality is something very important because dia ada kaitan dengan survival of human race. But at the same time, you cannot just biarkan dia and you need to regulate dia. Yang kat tengah ni. Cuma di sini sisters ya. If you decided to be umatan wasata ni, dia bukan apalah, sebenarnya cantik nama wasatiyah tu. Dia suka ada orang suka buat guna nama wasatiyah tu, dia hijack nama tu. So, dia susah nak semuanya. Anyway, kalau dia jadi orang tengah ni, bersedialah ya, sisters, that you will forever and ever being seen a liberal, a very liberal, pluralist person by this group yang traditionalist ni. Dia ada setiap tengok you, oh liberal Dr. Hani. Tengoklah tu, liberal habis. Ya, sekongkol dengan liberal tu lah. Tapi bila Dr. Han duduk pula dengan si liberal ni, Halina, you are so traditional. You are so conservative, you are so orthodox lagi. You're still wearing that tudung lah. Because that's not a symbol of, empowered woman. So, let it be. This is who I want to be. Tapi kalau misalnya you susah hati kan, you kalau jumpa dengan sisters Islam, kita ni macam mana mereka ni lebih bagus. Taklah, don't worry about them lah. Tapi nanti kalau you pergi pula dengan kawan-kawan you yang ni liberal ni inilah dia puak-puak liberal ni memang macam itu je lah. So I have no problem. Sebab memang itulah dia. Kalau kita nak meletakkan ni so that is actually in the nutshell lah tentang cara kita menangani pelbagaian ni. Mari kita bincang tentang yang celebrating diversity. Adakah agaknya perkara-perkara yang terpaksa kita, yang sudut prinsip kita yang kita gadaikan apabila kita nak meraihkan kepelbagaian ni? Ada? Tak ada? Sampai yang geling tu, you all have been in the real crux lah belum betul-betul ada kat tengah-tengah tu. You jumpa orang LGBT cukup lah. Kan? Macam mana? Dia nampak you memang agak inklusif gitu kan. Tapi kalau boleh dia nak kata Islam sebenarnya have no issue dengan LGBT ni. That's your right kan. Macam ni nak buat, I respect your right. Macam tu dia nak dengar macam tu. So bila kita kata LGBT tu haram, dia tak sedar hati lah. So pada Dr. Han, buat masa ni agaknya yang paling susah nak tackle in terms of diversity kepelbagaian ni adalah sexuality and sexual lifestyle. Yang itu susah. Sexual orientation. Your orientation apa dia? Okay, so these are people who don't believe that there is men and women. That's the third gender. It's neither man nor woman. They don't define themselves as their biological sexual characteristic. So you ni lelaki ke perempuan? I'm not belong to any of that. Ambiguous kita panggil tak juga. Dr. Han kan masa tu adalah
Of course golongan yang transgender yang ni memang daripada dulu ada kan. I have a very real life conflicted situation masa Hulu Raya. Ingatlah masa tu daripada sekolah sekondari tu kalau cuti sekolah kan nak pergi balik kampung bondong-bondong nak lepas kelas tu pergi ke Hulu Raya tu naik bas je. Ingat lagi tak adalah bas sekolah hantar lah, bukan pandai kita lah kan. Sampai kat situ solat dulu, mesti nak kena solat dulu. Surau kat atas tu, ya Allah kecilnya lah dengan bilik air kat ni, betul lah dulu. Tapi tak apalah, so masa tu budak-budak Sri Puteri adalah bukan 20 orang kat ni yang nak pergi Mapu, nak pergi Ipoh, nak tahan nak pergi Sabah Menang semua. So you all wudu ya. Tengah wudu, apa tak ada tudung lah ya. Sangkut tudung wudu. Tiba-tiba masuklah transgender seorang ni ya. Iya, anak tu kecil kan. Dia masuk, kita semua terkejut. We know that he's a man ya. Dengan dia punya halkom besar gitu kan. Tapi dia, and we know that dia takkan boleh nak masuk tempat orang lelaki tu, habis kena sekarang kan. So dia masuk toilet kat situ. And here we are, semuanya tak bertudung nak ambil wudu ni. And then dia pula masa tu tunggu bila air tengok seorang-seorang we all. And from his eyes I can still see a man's eye. Tak lain lah kalau dia mata dia tu jadi macam perempuan juga kan. Masa tu kan I feel like oh dear kan ya. Here I am duk pakai tudung nak elakkan diri kita daripada dilihat oleh lelaki yang bukan ajnabi. Ada hari kau Muhammad ni masuk video sendiri. I feel like oh they should have their own washroom kan. Tapi masa tu I was really thinking agaknya these people who choose this kind of lifestyle, they feel very awkward agaknya kan. Bukan awkward macam mana, they just might feel that they have no place in this world yeah? So macam mana kita? How do we celebrate this diversity? Macam mana? It's not easy. Not easy. Satu lagi tentang agama yeah? Agama, kita tahu bahawa kita katakan kepelbagaian agama ni, tapi kita tahu bahawa agama yang paling Allah ya, yang Allah ungkapkan hanyalah Islam. So macam mana pula kita nak akui kebenaran agama lain tu? Tu isu juga kan. Jadi dalam kepelbagaian agama dia ada sebenarnya 4 attitude. Satu is actually dia panggil exclusivism, which is actually rejection. Agama saya saja yang betul, yang lain semua salah. Itu macam gitu je kan. Macam orang Islam ni lah kan. So Islam is very exclusive. Yang kedua is actually inclusivism. This is tolerance. Kita include but we still feel our religion yang paling betul sekali. Yang ketiga adalah pluralism. One God, many paths. We worship the same God, semuanya lain-lain cara. Semua agama mengajar kepada kebaikan. Itu adalah tagline kepada pluralism. So kita pun dah susah hati dia. Rupanya pluralism ni sisters, dia ada 2. Tu yang nak tahu jadi 4. Pluralism ni ada yang diverging pluralism, ada yang converging pluralism. Diverging pluralism adalah yang mana kita sebenarnya masih lagi guna jalan kita masing-masing. We might actually reach our own destination, but we coexist. Yang satu lagi yang converging pluralism, dia maknanya yang itu yang kita rasa problematic. Satu Tuhan, banyak jalan. So everyone is the same. You Islam ke, you Buddha ke, you Christian ke, you apa pun agama ni. Pluralism yang converging ni yang kita tak mahu atau yang bahaya kerana dia akan menghilangkan you all punya rasa keperluan untuk mempraktikkan agama. And this is happening sebenarnya. Generasi you all sebenarnya suka yang this concept of converging pluralism. Alah tak payahlah warak-warak sangat. So kita kan semua serupa je. Kita semua serupa kan. Jadinya yang Islam ni pun tak payah pergi masjid, tak payah solat 5 waktu sehari semalam. Yang si Kristian tu pun tak pergi church dah. Yang si Buddha tu pun, Buddha ni pun tak faham apa pun. Dan dia tak ambil kisah pasal agama. Bukan agama is no longer an important thing. In fact, they do not want to be religious, but they look at it as a very decisive element.
Itu yang Dr. rasa you all kena take this at your level lah. Ramai ni pakai tudung ke, tak pakai tudung ke, you ni dah macam ni lah. And then kalau kita tengok pula, dia tak pernah solat pun, tengok lagi berjaya dia pada so I ni nak solat buat apa? Dia rasa macam tak nampak lah keluar daripada agama. And if we allow this to happen, so memang agama kita ni, masjid kita tak ada orang pergi. And that's what happening lah to the Western society, where the church tak ada orang pergi, then they have to sell the church. And that can happen if you're taking this pluralist punya view. So in a way, kalau ada orang yang takut dengan pluralism semua ni, memang betul lah. Kita kena tahu bahawa dalam pluralism tu sendiri, kita suspect kepada yang diverging pluralism. Dan dalam Islam, ini sebenarnya yang ditunjukkan apabila diturunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir ni, wahai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, bahawa kita sebenarnya kan tak sembah apa yang dia sembah, dia tak sembah apa yang kita sembah. Lakum dinukum waliyadin. Yes. So konsep lakum dinukum waliyadin itu sebenarnya very assertive punya statement. Kita tak akan serang orang selagi orang tak serang kita. So itu sebenarnya stand Islam. Cumanya sisters kita sebenarnya ada satu masalah untuk mempraktikkan diverging pluralism ni. Sebab kita terlalu toleransi, so kita tak cakap pasal agama ni adalah topik sensitif, tak bawa karpet ni. So we really engage ourselves with our discussion, because kita tak boleh, kita kata nanti kita konflikin, lepas tu nanti kan perpaduan masyarakat ni nanti tergugat, bukan macam tu. So apa dia kemahiran paling penting untuk akhwat dapat membina satu stand yang lakum dinukum waliyadin ni, especially maknanya you stand by your decision. Tadi you duduk jadi liberal, you tak liberal, you tak juga konservatif ni. Ini macam lakum dinukum waliyadin juga lah. You kena assertive. You kena ada skill komunikasi secara assertif. Bahasa Melayunya tak ada lah assertif ni. Tengok dalam kamus Dewan, dia pakai assertif juga, A-S-E-R-T-I-F. Passive, agresif, assertif bukan tengah-tengah antara passive dan agresif. It is one more standard higher than these two way of communication. So passive kat sini. The other extreme is aggressive. G dia yang go yang aggressive. Kena bahasa mungkin. This is passive. This is aggressive. Satu je kan G. Aggressive. Nah, orang yang pasif, dia punya mentality is that my rights don't count. Others do. So dia punya message is always this: I lose, you win. Mungkin kita suka orang macam ni kan? Tak apalah, saya ikut je lah kan, kebahagiaan Tuhan, kebahagiaan saya saya mengalah je lah kan? Orang yang setiap ni, lama-lama dia jadi macam kan buruk tau. Dia jadi macam melukut tepi gantang je lah kan? Orang macam treat you like take you for granted. Sebab you tak stand for your rights. Tapi kebanyakan kita rasa ni lah yang paling selamat pun. You don't challenge people, but you will soon disappear je kalau you buat macam ni. So Islam tak ajar you jadi seorang yang pasif. Tapi dalam satu masyarakat yang ada orang pasif, tentu sekali ada orang agresif lah. Orang agresif ni, my rights count. You, yours, don't. Terbalik. Yang ni, my rights do not count, others do. Yang ni, my rights count, others
others don't. Yeah? So dia ni kerja dia, I win all the time. You lose. Jadi I lose, you win. So kalau kita ada macam ni dia kan, itu yang pembuli dalam masyarakat kita ni yang tak pernah lah nak bertaubat. Sebab ada je lah orang yang dia nak bully. Yang ini mangsa, yang ini pemangsa. Every time. You know how you deal with bully? You have to learn how to be assertive. Assertive kat atas ni. Yeah, it's a higher level of communication. Dia bukan kat tengah-tengah ni. So this is assertive. Orang assertive dia kata, my rights count, so do yours. I win, you win too. Yes, selalu juga kan? Win ni lah dia. Win-win situation. Yes. Now, dalam bahasa Melayu, assertive ni apa? Tegas. Okay. Tegas pada saya di sini. Tegas tu dia agak mirip kepada agresif sikit. Kan? Tegas kan? Tegas tu kat sini. Tolak ansur katnya. Ya? Tolak ansur tu kat sini pada saya. Dia bertolak, beransur. Bertolak, ansur. Ya? Pada saya, perkataan yang paling tepat untuk assertif dalam bahasa Melayu kita adalah terus terang. Invoke Rafizi punya, terus terang. Terus terang is not a common thing to be done in our society. Jarang orang nak betul-betul terang kan? Berani kalau betul terang. So, terus terang ni not so rewarded lah. Ya? Katalah mak kita tersilap, ayah kita tersilap, anak-anak tak berani tegur. Sebab apa? Anak kurang ajar. Anak derhaka lah. Cikgu kita buat silap ni dekat papan hitam ni, papan putih ni. Student tak berani nak tegur. Sebab apa? Dan cikgu kata, biar dah bawa. Kan? Bos kita buat silap, tapi tak berani nak tegur kita. Takut nanti appraisal 5 tahun dapat 55 markah je. Silap-silap kena tukar kerja pula tempat lain. Dalam masyarakat kita, orang yang assertif tidak dihargai. So oleh sebab tu, macam mana kita nak deal dengan kepelbagaian tu? Nak stand on our ground tu, kita tak ada skill yang tu. So pada Dr. Hal, kalau kita nak menangani kepelbagaian dengan efektif, kita kena belajar macam mana nak jadi assertif. Yang sini ni yang lakum dinukum waliyadin. Kalau kita tak boleh nak jadi assertif, tapi hati marah lah, apa kita buat? Kita guna cara yang lebih rendah kualiti dia, yang kita panggil sebagai pasif agresif. Pernah dengar kata agresif? Tak pernah? Kalau misalnya kita ni orang takdirkan rezeki, bau badan kita lebih kuat sikit dari orang lain, tapi kawan-kawan tak berani nak tegur. Jadi bila hari jadi kita minggu depan ni, Orang bagi dia video. orang bagi video terang, orang bagi botol minyak wangi, tak tahu betul botol bagi. Itu pasif agresif punya gift. Dia tak cakap terus terang. Orang pasif agresif ni apa yang dia cakap? Dia kata, my rights don't count, neither do yours. I lose, you lose juga. Kalau aku tak dapat dia, engkau pun tak dapat juga. Ini yang dia santaunya, dia sihirnya. Ini yang depan yes bos, okay bos, belakang punya dia tikam bos dia. Ini yang orang kita banyak di sini. Menang jadi abu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Dulu tak untung apa pun. Aggressive behavior ni will not change anything. But believe me, your Facebook
social media, Instagram, tweet semua tu, they are for passive behavior. Ya? FB tu pun ni. Punyalah mengata aku macam nak rap. Ya, mentari jingle. Rupanya, siapa entah orangnya. Rupanya dia sebelah rumah aku. Jadi kita tak tahu. Just because of you, orang tak tahu siapa you suddenly become berani. That's aggressive lah. Ya? Yang Dr. nak tutup dengan satu contoh. Ya, satu contoh real life. Setelah akhwat semua ni tengah tunggu service counter dekat one of jabat. Kisah jabat swasta ke swasta kerajaan. You dah tunggu setengah jam lah kat situ. Depan ada 5 orang lagi, belakang ada 4 orang ni. So you dah kat tengah-tengah. Suddenly ada datanglah budak ni, dia menyelit je depan you. Ya? Macam tak nampak je kita ni. Menyelit je dia. Apa dia depan? Okey. Kita buat demonstrasi. Orang yang pasif, apa dia buat? Kalau saya ni pasif lah, ada orang duduk depan saya ni. Saya ni seorang yang pasif. Apa yang akan saya buat? Marah sesuatu. Budak ni tak nampak ke airnya. Pasal macam nak tegur, tapi tengok ni nanti kau macam gaduh pun. Aku sakit hati juga lagi ni. Tapi punya lah nak pujuk hati ni. Agaknya budak ni nak cepat pun. Kita tak bagi jawapan tadi. Tanya pun tidak. Betul sama je. Dah tunggu lah kita. Okay. Orang belakang kita ni pun duduk jemur-jemur juga. Tapi diorang pun pasal juga. Sudihan. Dan sampai bila-bila kita ni ada yang untung tu. Sebab, they are just, orang yang betul ni dia aggressive people. Dia tak kisah dia mencuri kita punya hak kan, tak kisah dia. Okay, katalah kita ni pula agresif juga. Oi. Hai, Putra, kau tak nampak aku ni? Lepas tu telah jumpa sama agresif, bergaduh lah kat situ. Tapi kita ada pelik. My right house, yours, tu kan? Tapi tak ada juga macam tu kan, apa punya akhlak kita ni. So, macam mana orang yang rasa seperti buat? Ni nak tengok sisters ni macam mana? Anybody? Cakap elok, terus terang. Cik, beratur cik. Itu agresif tu. Saya tak nak. Macam mana agaknya? Orang yang agak seperti ni, dia akan pertimbangkan. That person, yes. That person might be in a hurry. Kita bukanlah orang yang tak fikir langsung, kita fikir. So, apa kita buat? Kita tanya dulu kan? Tuan Cik, patutnya tak kita minta maaf pun. Dia minta maaf kita. Tapi kita akhlak lah. Kita tunjukkan akhlak kita lebih baik dari dia. Tuan Cik, nak tanya saya, Cik nak cepat ke? Kau saya nak cepat ke? Kalau nak cepat, saya rasa saya nak jalankan Cik tu pergi ke depan tu. Dia minta pada kaunter tu kan. Sebab kalau Cik duduk depan saya ni, saya setengah jam lagi. Saya pun dah setengah jam kat sini. Kalau betul-betul urgent ada hal kecemasan, Cik minta itu rekod. InsyaAllah kita faham. Dan Cik kena pergi ke depan je. Most of the time, bukannya dia orang nak cepat. They just want to bully you. Dia masuk tu, kenapa dia pilih you? Sebab dia rasa you yang paling lemah. You are the most vulnerable. That's why dia masuk depan you. So, dia kata, dia dah saya seorang kan? Dia start dalam dia punya drama dia kan? Sambil mata dia klik-klik macam tu kan? So dia kata, dia macam ni, awak ni sebenarnya mencuri. You just have to state the obvious. Awak sebenarnya mencuri hak saya. Bukan hak saya seorang. Kalau saya benarkan pun, saya tak mewakili yang 4 lagi ni. Awak sepatutnya kena minta izin kat semua. Satu saya. Muka-muka yang lain lah. Kalau lah misalnya Encik tak adalah nak cepat, ya? Encik saya nak jalankan Encik pergilah. Dah tukar belakang sekali tunggu bila Encik macam kita yang lain. Sekali duduk je. Now, ada 2 konsekuensi. Satu dia malu sendiri, dia akan belakang lah ya. Ataupun ya, dia buat gaduh dia. Baru ni je pun tak boleh. Kau siapa dia tu? Okey, kita hati-hatilah kan ya, malu punya kat situ. Panggil lah guard yang ada tu, kalau ada lah. Tapi guard tu pun pasif juga, sedang lain contohnya ya. Si orang Nepal ni contohnya,
passive juga, takut. So tak apalah, you have to stand on your ground. Ya? Saya minta encik keluar dari barisan ni, pergi ke belakang dengan encik. Sebab ini memang hak saya. You have to fight. Bukan kita yang salah, kita yang salah. Dia yang malu, bukan kita yang malu. Kan? Alah, apalah betul dia keluar dia. Dia kok. Ataupun dia terus ke belakang. Most of the time, dia di belakang. Dia pun segan juga tengok ya. Kita nampaknya tak ada main-main ni ya. Sila hari bulan dapat makcik seorang lah. Ya, dia tak tahu aku profesor. So, tak apa dia kata tak. Kebanyakan kita tak buat lah yang macam seperti ni. Ya? So, kita nak pasif pun sakit hati juga. So, macam mana orang pasif agresif kan? Biar je. Biar je. Upload kat Facebook. Ambil gambar upload kat Facebook. Yeah. Nak ambil gambar dia di depan kita kan. Susah nak ambil kasut dia. Lepas tu kita hantar dekat Instagram ke, ya, hantar kat Twitter, ya. Ada pula Muhammad ni, bodoh dia ya. Kita tunggu lama kan ni. Kat Q pula, ya. Bodoh betul, dia tak sekolah agaknya dia ni. Kata lah tu, hashtag aku benci Q jumper. Hantar. Tapi kawan-kawan kita pun yang lain yang kasih tergasa macam kita juga. Aku 2 hari lepas macam tu lah. Teruk betul lah macam ni. Dia ni tak sekolah ke apa lah bla bla bla. Habis kat situ je. Nothing change. Dan nak cerita masa a few years ago, Dan Ustaz di Osaka turun daripada flight biasa dah nak kencing-kencing kan, berebut dah pergi air. So Ustaz tu cerita kata kan, macam biasalah bilik air yang dekat mana-mana ni, dia kalau ada banyak bilik air tu kan, yang lepas dia buka pintu kita nampak sinki dengan kaca besar kan. Kalau kita nak tunggu bilik air turn kita bukannya berdiri dekat depan pintu-pintu tu, and not actually standing and leaning on the sinks, because people will use the sink juga kan. So mutually you will actually stand before the first door of those toilets kan, and then kita queue lah kat situ. So tengok mana toilet dibuka dulu kan, that is our turn. Betul kan ya? Sebab kalau kita kena tunggu kat tempat-tempat depan tu kadang nasib tak baik. Yang kita dapat pula yang dalam tu berak tu kan. Kita bayar hari tak berak. Orang lain dah keluar 2-3 kali tu tunggu kat situ juga kan. So to be fair, macam tu, and that is to me an international mutual punya ni. So saya kata masa dia pergi tu ada 2 orang Jepun tunggu. Kebetulan semua penuh kan. Ada 2 orang Jepun. So dia duduk belakang orang yang ketiga tu. Yang orang yang kedua, so dia yang ketiga. Datanglah pula seorang budak Malaysia ni ya. Dia tak nampak lah kita queue ni. Saya kata dia pun jalan dia terus nolong je kan. Kebetulan dia sampai kat depan tu, terbuka satu pintu yang nombor 2 tu. Nampak ya. Keluar dia pun nak masuk je. You know what this Japanese man did? Pegang dia punya baju, ya? Pegang dia punya baju, kata nak cakap je, cakap Jepun dia. So di belakang, kata dia masuk. Ya, they are very polite people but they don't tolerate this kind of thing kan. Dua tu macam termalu lah. Lepas tu saya kata, dek, ni bukan KL dek. So that's how they deal with queue jumpers. That's why people don't jump queue. You wait for your turn. Kita memanglah tak tahu macam mana nak ajar. Agaknya kalau pergi mana-mana kan, tu yang kadang tu agaknya facility kelas pertama, ya, kelas junior, tapi mentality kelas ketiga. So tu yang agaknya masa MRT kita tu ada mak yang gantungkan buaya tu kan. Ini betul ni, tapi ni safety ke apa kan. Ni orang kampung je. Ni orang kampung pun macam tu. Ni tahu orang mana tu, planet mana tu. So those are things yang buatkan agaknya jauh lagi lah masyarakat kita ni kan untuk sampai kepada tahap kemajuan tu. Ya? Yang maju tu bukan infrastruktur sebenarnya, yang maju tu adalah infrastruktur. Dan mungkin kalau kita maju sikit, kita mungkin tak menangani kepelbagaian cara yang rejection tu lah. Ya, pada tahap salah satu tanda kemajuan minat kita adalah apabila kita melihat kepelbagaian ini sebagai satu kekuatan kita dan peluang kita, bukannya sebagai satu ancaman. Okay. So I think that's about it. Ya, dah 4.5 pun.
So tu saja dulu ya. Minta maaf kalau ada apa-apa yang akhwat selama ni rasa macam alamak kan, juga pula dah ya. So that's the whole reason for this discussion sebenarnya, untuk you all examine balik kan apa sikap-sikap kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersikap yang betul, insyaAllah. Saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.